Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah edisi Jumaat 9 September 2022 bersama saya Enisia Daulus. Sebanyak 90 persatuan etnik di Sabah akan dihimpunkan sempena sambutan Hari Jadi Rasmi ke-69 yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Himpunan akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu bermula pukul 8 malam 7 Oktober depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gonsalam berkata ia antara lain bertujuan memperkenalkan kepelbagaian etnik yang ada di Sabah kepada masyarakat luar. Kita cuma memperkenalkan etnik-etnik ataupun persatuan-persatuan yang ada di Sabah ini untuk menggambarkan kepelbagaian etnik kita yang ada di sini, dan kita melambangkan bahawa Tuan Yang Utama lah yang menjadi payung kepada semua etnik-etnik di Sabah. Itu yang kita lambangkan sebenarnya. Datuk Joachim menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Tun Dr. Johar di Istana Seri Kinabalu. Datuk Joachim yang juga pengerusi jawatan kuasa sambutan Hari Jadi Rasmi ke-69 yang di-Pertuan Negeri Sabah memaklumkan terdapat 12 acara secara keseluruhan yang dirancang sepanjang sambutan berlangsung. Antaranya acara perbarisan, Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran, Majlis Santapan Negeri serta Majlis Bacaan Doa Selamat dan Tahlil. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad (COPEX) sedang menyusun beberapa strategi baharu bagi meningkatkan semula ekonomi selain menstabilkan pengurusan kewangan anggotanya. Pengurusinya Jaibit Jaudin berkata antaranya dengan menceburi perniagaan pajak gadai Ar-Rahnu bagi membantu memberi pinjaman dana kewangan kepada ahli yang memerlukan. Turut diperkenalkan pinjaman pembelian kenderaan baharu selain menjadikan bangunan 4 tingkat milik COPEX di Asia City Kota Kinabalu sebagai hotel bajet bagi menjana pendapatan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan mengenai anggota lembaga koperasi COPEX yang baharu serta aktiviti yang telah dan sedang dirancang COPEX ketika ini. COPEX yang mempunyai keahlian aktif seramai 7,300 orang telah berjaya menjana keuntungan RM4.6 juta tahun lalu. Orang ramai dijemput datang beramai-ramai ke Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS Sabah Maju Jaya yang berlangsung esok di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Jelajah ini merupakan promosi kesihatan hasil perkongsian pintar antara Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Kesihatan Negeri dengan Kerajaan Negeri Sabah. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata pelbagai aktiviti menarik akan dijalankan sepanjang program tersebut, antaranya saringan kesihatan percuma, gerai jualan produk tempatan dan kaunter perkhidmatan oleh agensi kerajaan dan swasta. Dia adalah gabungan dua agensi, jadi kita memfokuskan banyak kepada aktiviti kesihatan dan juga gabungan contohnya gerai-gerai yang menjual barang-barang tempatan. Di samping itu ada juga peluang-peluang contohnya kaunter untuk pertanyaan untuk beasiswa dan juga pekerjaan dan bank dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan seleksi Konti Bervisual Sabah FM di RTM Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Negeri Sabah Diana Abdullah berkata penganjuran program ini akan mewujudkan kerjasama mantap kerajaan negeri dan persekutuan sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Turut diadakan konsert Gegar Merdeka Sabah FM 2022 bermula 8 malam hingga 10 malam. Perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan baharu meningkat kepada 190 kes semalam disebabkan peningkatan kadar positiviti iaitu 9.25%. Manakala satu kematian direkodkan di Kota Kinabalu. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, jumlah daerah yang mencatatkan peningkatan seimbang dengan jumlah daerah yang mencatatkan penurunan. 4 daerah mencatatkan jangkitan 2 angka, manakala 6 daerah tidak merekodkan jangkitan baharu. Sebanyak 188 kes berada dalam kategori 1 dan 2 serta masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan 4.
Bilangan pesakit sembuh pula ialah 229 dan 260 masih dirawat. Institut Penyelidikan Marin Borneo IPMB Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Refish and Worldwide Fund for Nature WWF melaksana projek penyelidikan perikanan rekreasi bertujuan menilai potensi perikanan rekreasi di pantai barat Sabah. Projek julung kali diadakan itu melibatkan peruntukan berjumlah RM50,000 daripada WWF. Timbalan Pengarah Akademik dan Antarabangsa IPMB Dr. Zarina Wahid berkata, projek ini juga bagi mendapatkan lokasi memancing yang strategik serta mengenal pasti jenis-jenis ikan yang terdapat di pantai barat Sabah. So, objektif projek ini adalah untuk mendapatkan profil anglers dan juga profil recreational fishing lah. Aktiviti itu lokasi, jenis ikan dan juga anglers lah yang minat aktiviti ini dan di mana kawasan-kawasan yang dipergi untuk membuat recreational fishing ni di sekitar pantai barat Sabah. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan pelancaran projek berkenaan di JT IPMB UMS Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Ketua Projek Profesor Madya Dr. Bernadette Mabel Manjanji Matsumoto berharap projek ini mendapat sambutan dalam kalangan pemancing dalam dan luar negara. Berdasarkan data yang dapati dari 1 tahun kajian, kita berharap dapat menggunakan data tersebut untuk mengeluarkan satu model yang akan membantu kita membuat perancangan untuk perikanan yang lebih mampan. Bagi membantu mencairkan projek ini, orang ramai disarankan berkongsi gambar spesies ikan yang dipancing di pantai barat Sabah menerusi portal di www.refish.net. Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM menjadi platform terbaik menjukil bakat baharu mewakili negara. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Tahniah Jamal berkata, kejohanan MSSM sebelum ini terbukti telah melahirkan ramai atlet yang berjaya di peringkat antarabangsa. Ia adalah merupakan peluang kepada anak-anak kita untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi kerana kita tahu MSSN ini adalah merupakan asas. Mereka boleh bila mereka terlibat dalam permainan catur peringkat MSSN, kita percaya ini adalah merupakan satu pintu terbuka ya. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas perasmian penutupan kejohanan catur MSSM kali ke-62 di Universiti Malaysia Sabah Kota Kinabalu. Tambahnya, JPNS akan terus memperbanyak dan mengenal pasti bakat-bakat baharu di peringkat sekolah untuk diketengahkan ke kejohanan akan datang. Saya berasa sangat gembira dan bangga. Target saya ialah untuk menjadi World Champion di Bali pada Oktober 13, 2022. Saya akan berlatih setiap hari untuk menjayakan. Rasa puas sebab macam hari-hari berlatih semua rasa puas lah. Setiap hari buat latihan, lepas tu try target dapat champion. I feel very excited because this is my first time that get champion in MSSM, and then I also many years didn't play for MSSM, so I feel very happy lah. Kejohanan ini disertai 288 atlet daripada 16 negeri. Johan keseluruhan dimenangi Pulau Pinang dengan kutipan 136 mata, Naib Johan Selangor dengan 124 mata dan tempat ketiga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 105 mata. Usaha Badan Bukan Kerajaan NGO di daerah Tawau mencantikkan bulatan Jalan Chester Tawau dengan hiasan jalur gemilang wajar dicontohi NGO lain. Pembantu Menteri Kewangan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata usaha itu sekaligus menyemarakkan sambutan Hari Malaysia. Katanya bulatan Jalan Chester dipilih kerana ia merupakan antara tumpuan utama pelancong yang bersiar-siar dan membeli kraft tangan di Pasar Malam Jalan Chester. Sudah pasti bulatan Chester ini adalah satu tarikan untuk pengunjung-pengunjung datang bersiar atau beriadah atau berjalan-jalan dengan keluarga untuk melihat keindahan perbandaran Tawau ini.
Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan hiasan bulatan Jalan Chester Tawau sempena sambutan Hari Malaysia 2022 di Tawau. Menyuruh agar kerjasama seumpama ini akan dapat diteruskan untuk masa-masa yang akan datang, termasuk juga pengusaha-pengusaha sekiranya mereka mempunyai kelebihan, kita juga memohon sekiranya mereka dapat memberi sumbangan ya untuk masyarakat. Supaya Tawau ini dianggap satu masyarakat yang berbagai kaum yang berhidup bersama-sama dalam keadaan suasana yang harmoni, bersatu padu, yang tolong-menolong, bantu-membantu di antara satu kaum dengan lain. Jadi saya berharap agar program sebegini kita dapat teruskan bukan saja di daerah Tawau tapi di daerah-daerah lain. Seramai 46 penghuni rumah warga emas Sri Harapan Sandakan menerima sumbangan barangan keperluan harian serta wang tunai dalam program Ziarah Jetama Wata Sendirian Berhad. Kami bukan saja bergiat aktif bisnes saja, tetapi kita membantu orang-orang susah. Kami adalah syarikat JLC Kerajaan Negeri. Jadi ada had kami memberi, tapi mana yang sikit-sikit tempat itu kami akan bantu untuk meringankan beban mereka di kawasan tersebut. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program berkenaan di Sandakan. Kami amat mengalu-alukan dan amat berterima kasih di atas usaha CSR bersama dengan penghuni rumah warga tua Sri Harapan pada pagi ini. Dia memang satu usaha yang amat baik dan memberi manfaat dan kegembiraan kepada penghuni-penghuni di rumah ini. Kami sangat berterima kasih karena dari sumbangan yang mereka berikan ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kami punya institusi lah. Kami punya warga emas di sini tidak merasa disisihkan lah dari luar begitu dan mendapat perhatian lah dari pihak luar. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.